Okey, Assalamualaikum. Sekarang kita sambung pula kita punya content planner, bab yang seterusnya atau hari yang seterusnya lah. So, biar saya sharekan skrin saya dulu. Sekejap ni. So, harapnya korang boleh follow lah. Saya dah buat dua tu. Kan? Hari Isnin dengan hari. Sekejap ni, kena connectkan dulu device ni. Okay. Alright. Okay. So patutnya korang boleh tengok lah yang ni. Saya gerakkan sikit supaya mudah nak tengok. Okay. So sekarang ni kita pergi ke part yang seterusnya. Okay. So ini saya punya lah. Saya punya sebagai seorang coach. Sebagai seorang coach. Ini adalah perkara-perkara yang saya sharekan lah. Okay. Sebagai seorang coach. So korang boleh tengok uh, korang punya specialty lah, atau bidang yang korang buat. Kalau korang buat bisnes, ada produk, boleh cerita pasal korang punya produk. Anglekan sikit, janganlah cerita sangat directly pasal produk. Mungkin korang boleh cerita tentang pengalaman develop produk tu, apa orang selalu tanya, apa kesilapan-kesilapan. Kalau korang buat servis pun sama juga. So saya bagi contoh dari segi coaching lah. Dari segi coaching sebab itu yang saya buat lah, macam sama juga macam tengah coaching korang sekarang. Okey. So kita bagi contoh kat sini. Okey. So apa yang biasanya orang tanya? Biasanya orang tanya. Ingat tema besar saya nak cerita pasal LinkedIn. Boleh ke guna LinkedIn ni untuk dapat B2C punya customer? Selalu dengar LinkedIn ni untuk B2B. B2B sangat sesuai. Tapi B2C macam mana? Boleh ke dapat? Okey. Jawapannya boleh. Tapi kenalah ada strategi. Apa strategi dia? Kita pilih niche kita. Okay, atau spesifikkan kita punya, ada yang cakap customer avatar apa semua kan. Dan apakah um, ke kepakaran. Kepakaran. Dah tulis tak perasan pula. Apa kepakaran kita, kan? So kita dah tulis kan dalam kita punya profil apa servis yang kita buat, apa kepakaran kita, pengalaman kita, okay? Dan macam mana kita nak serve market tadi. Okay? So bila kita dah start buat benda ni, kita sepatutnya dah ada offer lah. Dah ada offer. Okay? So that bila kita buat, contohnya kita ambil satu contoh lah, kalau macam kawan saya Syari contohnya kan, dia buat tax services. So ataupun company secretary, orang selalu tanya dia, sebenarnya apa nak buat, nak register kalau nak start business, adakah kita buat enterprise, PLT atau Sdn Bhd? Itu pun kita ada share dalam Clubhouse tentang tajuk ni. Okay? Sebenarnya ia bergantung kepada bisnes kita, apa yang bisnes kita ni yang nak buat, ataupun berapa lama kita expect kita akan dapat capai jualan ataupun keuntungan sedemikian, kan? So kalau korang nak tahu lagi, boleh tengok saya punya artikel dekat saya punya website atau something. Okay? So that means kita boleh share content tu yang relate kepada kita punya spesifik punya expertise, spesifik punya kerja. Okay? So sambil-sambil tu korang tengok, kalau korang ada soalan, korang boleh type dalam komen. Okay? So the next week tu, hari Rabu pula, kita cerita pasal mistake. Okay. Apa kesilapan yang ramai orang buat dekat platform LinkedIn ni? Ramai orang guna LinkedIn ni, dia terus nak jual. Kita dah terbiasa sangat cara dekat Facebook cara dekat Facebook kita tengok ni kan, dah macam pasar malam. Okay. Hari-hari nak menjual je. Kalau korang nak, order kat bawah. Tekan link kat bawah. Ni nombor kat bawah. Kan? Jangan lupa kan, selalu. Jadi dekat LinkedIn ni, kita nak kena ada style sikit lah. So, contohnya macam pasar malam dengan dengan pavilion kan. Saya selalu bagi contoh tu kan. Kita pergi pasar malam dengan kita pergi pavilion. Sama juga kita nak jual barang, kita nak jual produk atau servis kita. Tapi biarlah ada style.
Kita jangan terus-terus connect dengan orang, kita terus bagi dia panjang punya listing. Ni saya buat servis ni ni. Kalau nak, saya selalu dapat lah dengan financial advisor apa semua kan. Saya selalu ajar dia orang. Sebab apa? Sebab selalu sangat dapat lah daripada seorang kan. Kena connect je kan. Tak sampai sehari terus dia bagi kan. Assalamualaikum bang. Ni servis saya kan. Medical card, takaful, hibah, berbagai apa semua kan. Saya pun akan reply lah selalunya. Selalunya saya akan reply. Brother, kenal pun tak lagi kan. Takkan terus-terus buat macam ni. Saya rasa ada cara yang lebih baik. So ada hari kalau saya rajin, saya buat video lagi. Buat video share dengan dia orang. Sambil-sambil tu kita ajarlah sikit, kita kongsikan sikit. Okay. So kita tak boleh hard sell kan, tak boleh hard sell sebab orang tak suka. So ini kesilapan-kesilapan. Okay. Biar orang kenal kita melalui kita punya content. So kita nak bina hubungan, build relationship and trust. Then you can make an offer. So people do business with people they know, like and trust. Okay. So sama juga. So saya share itu juga sebagai satu kesilapan. So ini konten lah. Bayangkan ini konten pada hari Rabu. So kita boleh letakkan sekali dengan gambar yang sesuai lah. Okay. Kemudian the following week, hari Rabu tu, okay, mungkin saya nak cerita pasal saya punya coaching model. Okay. So salah satu coaching model yang saya design adalah saya panggil PSE. PSE model ni. PSE. Tak nampak pula. Okay. So contohnya the PSE model. PSE ni apa? PSE ni apa yang saya panggil personal, social and enterprise. Okay. So kalau kita nak bina kita punya content dan bina kita punya branding, kita kena tengok 3 angle ni. Satu, personal. So saya selalu dalam coaching saya cerita dengan orang lah, macam mana nak cari kekuatan kita. Salah satu metodnya kita guna Ikigai. Ikigai punya metod ni lah. Dia korang boleh type lah, boleh Google cari Ikigai. Dia Japanese punya philosophy, falsafah Jepun. Okay. So kita kena bina kita punya profile. Okay. Kemudian kita kena start buat content exactly like how I'm sharing with you lah, through this program. Okay. Kemudian bila kita bina kita punya network, kita kena connect, kita kena ada conversation, kita kena kenal orang tu dan kita kalau boleh find out lah apa sebenarnya orang ni punya challenges apa semua kan. Kita jangan terus offer produk. So macam saya, misalnya kata saya dapat tahu saya dah ada conversation dengan orang ni apa semua kan, saya dapat tahu dia nakkan sesuatu. Tak semestinya saya punya produk atau servis, tapi saya boleh connectkan dengan orang lain, kawan-kawan saya dalam network saya yang saya kenal, mungkin boleh bagi penyelesaian tu. Okay. Supaya network yang kita bina ni satu network yang kita boleh bina long term. Bukan sekadar nak jadi kita punya customer, tapi mungkin jadi kawan, mungkin jadi rakan kolaborasi. Okay. Mana tahu mungkin jadi rakan strategik ataupun partner korang kan dalam bisnes apa semua. So ambil, anggap kawan-kawan ni semua, network-network yang korang bina ni memang untuk long term. So jangan terus nak menjual apa semua. So saya gunakan model ni lah. Kemudian bila kita pergi ke level enterprise tu, baru kita fikir pasal apa solution kita nak design, apa solution yang kita ada melalui kita punya produk atau servis, dan macam mana kita nak buat offer. Okay. So macam mana kita build kita punya community. So ini model yang saya gunakan. Saya boleh share model ni terus dekat saya punya audience. Sebab apa? Sebab saya nak audience saya kenal. Dan hopefully suka lah kan. Hopefully suka, build trust. And then baru kita boleh cerita pasal macam mana kita nak work together. Macam mana dia nak ambil saya punya services, saya punya program, saya punya training, saya punya coaching. Okay. And then points yang saya boleh highlight. Okay. When it comes to coaching, okay, kita kena find the right people. Sebab bukan semua orang kita nak coach dan bukan semua orang nak coach dengan kita. Okay. So kita kena have a conversation and find out what are their challenges. Baru kita offer them a solution. And selalu keep in touch lah. Find out how they are doing apa semua. Baru kita boleh dapatkan testimonial ataupun recommendation. Ini selalu point yang saya highlight kepada new coaches. Dan saya sendiri pun buat lah. Saya sendiri pun buat. So kita dah habis
kita punya hari Rabu punya content, okay, based on coaching. Kemudian inilah yang korang mungkin nanti kan, conversion. Conversion korang tahulah kan, conversion apa? Conversion saya nak buat color, kita tukar sikit. Okay, conversion ni kita buat color, kita buat color merah lah. Conversion. Sebab apa saya nak buat color merah tau? Okay, conversion. Okay, buat color merah. Sebab apa? Sebab conversion ni kita kena faham. Bila kita jual, so bayangkan macam kita macam bateri lah. Bila kita bagi benda-benda yang positif, orang pun respon, audience kita suka apa semua kan, like, komen, mungkin ada share juga kan. Kita seronok, kita dapat dopamine, kita rasa positif, kita rasa semangat. Tapi bila kita menjual, bila kita buat offer, masa itulah kita tengok krik-krik tak ramai yang view, tak ramai yang komen, apa lagi share. So kita kena faham kita ni macam bateri. Kita punya sistem, kita punya perasaan, kita punya emosi macam bateri. So kita buat bisnes, kita kenalah offer, betul tak? Kita ada produk nak jual, kita mestilah offer. Tapi kalau boleh, janganlah hari-hari. Biar kita positif, lepas tu ada satu hari tu kita tahu memang kita kena jual, ada deep sikit, dia jadi negatif sikit. Lepas tu kita kena naik balik the following week apa semua. So saya akan buat selalunya kalau nak buat offer ni pertengahan minggu lah, hari Rabu atau hari Khamis. Okay? So that kita boleh recover balik hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, lepas tu kita jual balik. So bayangkan macam bateri lah. Kita charge kan, lepas tu boom, dia jatuh. Okay? Dan kita charge balik, kita dah positif, kita jual, kita offer balik. Sebab kita kena sedar yang bila kita nak minta orang something, so kita kena bagi kan. Kalau Gary Vee cakap, dia ambil istilah boxing. So jab, right hook. Right hook tu kita minta jab tu kita bagi value dulu, kita bagi nilai tambah, information yang bagus untuk kita punya customer, untuk kita punya audience kan. Lepas tu baru kita minta right hook, jab balik. Jab, right hook. Okay. So kita buat macam tu. So ini conversion. So conversion ni pun kita ada beberapa cara lah. Kalau boleh create lah variety kepada korang punya offer ni, kepada nak macam mana nak convert orang. Janganlah benda sama je tiap-tiap minggu kan. Orang pun boring juga. Okay. Dia akan boleh baca lah korang punya pattern kan. So nanti dia tengok korang punya posting tu, dia scroll je. Okay. So contohnya apa yang saya boleh offer. Okay. So contohnya, okay. So saya nak buat lead magnet lah contoh. Okay. So saya nak offer the first 50 at $100. So siapa yang datang saya punya Zoom session, okay, pada 28 hari bulan 11 nanti, ni actual one. Nanti korang tengok video tu saya letak dekat luar kan. Okay. So saya akan offerkan benda ni kan. So saya kena shoot video lah. So saya dah plan lah. So katalah saya dah plan benda ni. Jadi kita tahu apa yang kita kena buat seterusnya. Kita kena design poster ke, kita kena shoot video ke, kita kena buat live session ke kan. Kalau kat TikTok tu ada kaki-kaki yang live apa semua, masa itulah dia buat semua kan. Okay. So kita kena design satu lead magnet, kita panggil lead magnet. So kemudian minggu yang seterusnya mungkin kita nak buat webinar pula kan. Tukarlah sikit biar ada variety. Okay. So kita boleh buat Zoom session, kita boleh buat webinar, kita boleh buat live kan dekat TikTok kan, dekat Facebook, ajak dia orang masuk kita punya Facebook group ke, kalau korang ada Facebook group kan. So exactly like how I'm doing it lah. So sambil saya share konten ni, ajar korang, share dengan korang, saya juga menampakkan yang saya sebenarnya buat apa yang saya kongsikan. Sebab saya selalu cakap kan, saya ni bukanlah trainer sangat. Saya boleh train tapi saya lah bukanlah trainer sangat. Saya memang practitioner. So saya ajar benda yang saya buat. Itu je cara yang kita boleh sebenarnya. Sebab benda tu kita faham. Kalau kita buat benda yang kita sekadar baca atau tengok orang lain buat, kita tak betul-betul faham. Jadi bila orang tanya, kita kadang kita kantoi kat situ kan. Kita tak jawab. So saya akan buat satu webinar pada 12.12. Atau mungkin saya buat webinar tu awal lah. 12.12 is the offer.
saya akan offer personal coaching untuk 6 bulan, diskaun 50%. Okay. Ini contoh. Mungkin harga dia begitu, mungkin harga dia lain. Okay. So the following week, saya mungkin nak offer case study. Okay. Saya nak jemput beberapa orang. Saya nak 10 orang. Okay, 10 orang. Okay. 10 packs. Okay. Untuk buat case study group. Dan ini pun saya akan bagi 50% discount. Okay. Another one, mungkin saya akan buat group call. Okay, group call. Ataupun saya mungkin spesifikkan kepada spesifik group ke, saya nak invite orang yang dalam saya punya Facebook group, atau saya nak call orang daripada luar. Saya nak buat satu Q&A session, okay, pada 17 hari bulan 12. Okay. So saya nak buat profile review contoh. Okay. So ini adalah part yang saya nak convert lah, nak menjual. Okay. Conversion, nak menjual. Okay. Tapi saya tak cari beberapa angle. So at least ada 4 angle. Saya boleh offer lead magnet, saya boleh buat webinar, saya boleh offer untuk siapa minat untuk join saya untuk case study, atau saya boleh buat group call. Okay. Q&A session. So korang carilah angle-angle yang korang boleh offer produk or service melalui at least 4 cara. Okay. Supaya benda tu tak adalah jadi macam spesial je kan. Jadi orang sentiasa, your audience sentiasa curious kan, macam mana you buat you punya offering, macam mana you buat you punya teknik menjual, teknik marketing you. Okay. Ini selain daripada yang korang buat your daily sales apa semualah. So ini satu cara kita menggunakan content, is a content strategy untuk kita bina audience supaya orang percaya kita, suka kita, dan mula nak beli barang atau ambil kita punya services. So at least ada variety lah, sebab variety tu yang membuatkan kita berbeza dengan orang lain, dan juga keunikan kita, Right? So kita dah buat dah 4 hari dah, so tinggal lagi 1 hari. So creation, the last one ni is creation. So apa yang saya maksudkan dengan creation ni, kita share sikit apa yang kita tengah buat. So contohnya kalau korang perasan, saya pernah juga tunjuk dekat video dekat luar apa yang saya tengah buat. So contohnya saya tunjuk recording yang saya tengah buat di particular planner contohnya. Saya tunjuk saya dekat Office Amsyari tengah buat training. Saya tunjuk saya kadang-kadang dekat Dr. Firdaus, klien saya seorang lagi. So saya boleh cerita pasal apa projek yang saya tengah buat sekarang. So contohnya saya boleh ceritalah. Sekarang ni saya tengah work dengan dental surgeon, nak gunakan LinkedIn untuk diorang punya personal branding. Perlu ke? Boleh tanya soalan lah. So perlu ke korang rasa? Mungkin korang nak kenal korang punya dentist, korang punya doktor, korang punya surgeon kan. So kita nak bantu juga doktor-doktor ni. Mungkin dulu kita tak berapa kisah. Kita sakit, kita pergi hospital kan. Kita pergi je mana-mana kan. Siapa-siapa yang ada. Tapi ada certain services atau ada certain kind of treatment yang kita nak pilih. Kita nak pergi jumpa doktor mana. Okay. So itu bawah projek lah. Kemudian saya boleh cerita juga tentang saya punya klien. So ini korang tengoklah sensitivity kan. Korang boleh check lah dengan klien korang apa semua kan. Mungkin tak semua orang korang nak kena share kan. Tak semestinya lah. Korang decide lah, tengok mana yang sesuai, mana yang korang rasa boleh menampakkan keunikan korang atau authority korang kan. So tapi check lah dengan klien korang. Kalau dia tak keberatan, bolehlah share. So contohnya macam ni saya buat. Masa saya mula-mula buat LinkedIn dulu, dengan Betiku pun sama juga kan. Team dia tak nak guna sangat kan, sebab benda baru kan. So kadang-kadang saya sebagai coach, sebagai seorang content creator nak buat LinkedIn ni, saya tahu benda ni dengan klien pun kadang-kadang makan masa. Jadi saya perlu explain kat diorang kan, tunjuk cara, ajar, dan ajar pun macam-macam cara lah. Ada buat kelas, ada online, ada fizikal, tunjuk cara melalui sampel saya sendiri kan. Sebab apa? Sebab benda baru ni memang biasalah. People resist change kan. So sama juga. Okay, so korang boleh cari
angle yang macam tu. Okay. Satu lagi kita panggil sneak peek. Sneak peek ni maksudnya kita nak tunjuk mungkin behind the scene ke. Okay. So contohnya, saya nak cakap lah sneak peek, saya nak tunjuk dalam kelas ni. So apa sebenarnya yang korang akan dapat dalam Power Pack LinkedIn Mastery ni? So satu, korang akan dapat guides. Saya akan tunjuk lah, mungkin saya akan buat satu recording, saya tunjuk sneak peek sikit kan, saya snapshot gambar ke, saya screenshot. Saya cakap korang akan dapat step by step guide macam mana nak optimize korang punya LinkedIn. Saya akan ajarkan macam mana korang nak start korang punya personal branding, nak cari prospek, kalau korang sebagai business owner macam mana nak buat collaboration, mungkin korang nak cari investor, tapi saya nampakkan angle tu bukan saya buat offer, tapi saya tunjuk behind the scene, sneak peek of what I'm doing. Dia macam offer tapi tak macam offer. Tu salah satu angle lah untuk sneak peek. Okay. Kemudian influencer. So kalau korang ada peluang work together dengan influencer ke apa semua, sebab kita tahu influencer ni orang kenal kan, orang kenal, orang yang berpengaruh. Jadi kalau kita ada peluang, kita ada kerja dengan orang yang berpengaruh, yang ada berpengalaman kan, so kita boleh pinjam dia punya credibility, borrowed credibility lah, supaya bila kita post tu orang nampak, oh dia ni bekerja dengan cipulan-cipulan kan, jadi mungkin benda tu nampak akan attract orang kepada kita punya posting. Okay, remember social media is all about fighting for attention. Fighting for attention. Jadi kita kena kreatif dalam kita nak lawan dan dapatkan attention tu. Okay. So contohnya saya boleh ceritalah, currently working with Amek, Tuan Amsyari. Macam mana nak create visibility untuk dia punya firm. Sebab apa? Sebab saya nak tolong dia positionkan diri dia sebagai expert dan authority dalam bidang tax advisory. Sebab apa? Sebab dia dah ada 15 tahun pengalaman. Tapi kalau tengok dia punya profile kat LinkedIn, tak berapa nampak macam seorang expert. Jadi saya nak bantu dia gunakan LinkedIn macam mana nak positionkan diri dia dan firm dia. So nampak tak saya punya post yang ni, saya cerita pasal apa yang saya buat dengan seorang influencer, dengan seorang authority. Memang itu kerja saya kan, macam program ni memang cerita pasal benda tu, tapi saya tak adalah menjual sangat. Jadi saya gunakan, so content planner ni korang boleh tengok, korang boleh buat various angles. So itu yang uniknya bila kita ada idea, bila kita ada cara untuk kita buat kita punya content. Satu, membantu kita untuk plan, supaya kita boleh susun kita punya content, kita boleh susun kita punya strategi, dan satu lagi, dia membuatkan kita relax sikit. Kita tak adalah gabra hari Isnin, panik tengok kawan-kawan dah start posting kan, kita kalut lagi ni kan, hari Isnin nak pergi ke office lah, pergi buka kedai lah, masa tu lah staff tak ada, staff tak sampai lagi, so kita kelang kabut. So bila kita dah plan, satu, kita tak kelang kabut kan, kita tahu kita dah plan. Second, kita lebih tersusun dan kita dah menjimatkan masa. Sebab korang bayangkan lah, kita buat video ni pun 2 video, korang tengok lah berapa minit, tapi kita boleh completekan semua. So bila korang dah biasa buat benda ni, mungkin korang boleh buat dalam masa 1 hari ataupun separuh hari, ataupun mungkin lagi power boleh buat sejam. Silap-silap 1 hari korang boleh buat for the whole year dah. Okay? So itu bagusnya bila kita ada template-template macam ni. Hopefully this helps you in terms of doing your content. So harapnya ini dapat membantu buat korang punya LinkedIn lebih menarik, lebih menampakkan your professionalism, teratur. Jadi kita tak adalah peer pressure kan, orang post dia breakfast dekat sana, kita pun post juga breakfast apa semua kan. Boleh cerita tapi masukkanlah dalam angle-angle yang kita dah plan tu. Okay. And again susunan ni semua tak adalah mesti ikut macam ni. Korang boleh design juga. Mungkin korang nak connection hari pertama, dan korang punya business hari kedua kan, karakter korang hari ketiga, minggu ketiga kan. So korang boleh plan lah. Ini satu contoh. Saya dah lama dah guna plan ni sejak saya belajar daripada coach saya. So structure tu sangat membantu.
So hopefully korang pun boleh dapat idea and boleh guna template ni, korang boleh fleksibel lah in terms of macam mana korang nak susun. Okay. Alright, so sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. All the best to you. Assalamualaikum.